Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Haji Abdul Razak dan juga Dr. Haji Mustafa dan juga para penonton pada pagi ini yang terlibat dalam kita punya webinar jaringan pembelajaran profesional. Alhamdulillah seperti yang kita rancang, pada pagi ini saya akan bersama-sama dengan dua panel kita, yaitu Dr. Mustafa dan juga Dr. Haji Abdul Razak Osman, untuk membincangkan tajuk yang serasa mungkin agak baru di kalangan kita, tapi saya harap perbincangan nanti akan dapat memberikan kita gambaran bagaimana jaringan pembelajaran profesional ataupun professional learning network ini dapat kita laksanakan. Dalam Facebook boleh tak? Ada live video interactive. Saya nak cek dalam, boleh ya? Dalam Facebook boleh? Facebook. Untuk pengetahuan kita punya yang terlibat, penonton kita terlibat pagi ini, kita ada Facebook dalam ada live dalam Facebook dan juga live dalam kita punya YouTube. Dua-duanya dalam Facebook saya dan juga dalam YouTube saya. Boleh pilih salah satu ya. Perbincangan kita pada pagi ini, saya akan pertamanya saya akan jemput nanti Dr. Haji Abdul Razak untuk sama-sama dengan kita membincangkan tentang tajuk ini, kemudian diikuti dengan Dr. Haji Mustafa untuk membincangkannya. Selepas itu kita akan buka kepada soal jawab jika sekiranya ada para penonton yang terlibat pada pagi ini ingin memberikan soalan-soalan yang berkaitan. Sebagai permulaan, saya ingin perkenalkan ahli panel kita dulu, yaitu yang pertamanya Dr. Haji Abdul Razak bin Osman ini. Beliau ini sudah dikenali di kalangan guru-guru yang banyak terlibat dengan programnya. Beliau sekarang merupakan pensyarah kanan di Institut Pendidikan Guru di Pulau Pinang ya, Dr. Razak, betul ya, di Pulau Pinang. Dan saya rasa beliau satu-satunya pensyarah cemerlang grade khas B ya, B, salah satu jawatan yang wujud di IPG. Tahniah kepada Dr. Haji Abdul Razak. Beliau ini memang aktif banyak dalam penyelidikan dan yang menariknya beliau ini pernah berkhidmat, pertama perkhidmatannya ialah di Sarawak ya, itu ya, di Sarawak pada tahun 84 di SMK Rosli Dobi Sarawak selama 5 tahun. Dan saya perhatikan melalui pengalaman saya, kebanyakan guru-guru yang posting pertamanya ke Sabah, Sarawak ini apabila dia balik ke Semenanjung dia nampak lebih menonjol. Saya tidak tahu, semua ada pengalaman berada di luar pedalaman itu memberikan mereka satu gambaran dan semangat yang agak berbeza untuk bidang pendidikan. Sebab itu saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru rakan-rakan adik-adik guru kita yang bakal posting ke luar bandar ini, jangan tolak. Saya cadangkan posting pertama itu di luar bandar, sebab pengalaman mengajar guru-guru anak murid di luar bandar itu banyak memberikan kita satu gambaran tentang bagaimana pendidikan itu perlu dilaksanakan. Dan benda yang sama juga sebenarnya sama dengan Dr. Haji Mustafa, beliau pun dihantar ke Sabah juga betul ya, Dr. Mustafa, ke Sabah. Ya, Datuk. Dan di luar bandar. Bila dia balik ke Semenanjung ini, nampaknya dia lebih banyak menonjol. Okey, kalau kita lihat tadi Dr. Haji Abdul Razak ni dia memang kepakarannya dalam penyelidikan dan juga dalam banyak benda lah. Dia terlibat ketika saya menjadi KPPM dulu, beliau terlibat dalam banyak program yang kita laksanakan. Terutamanya program transformasi sekolah 25
dalam taksiran bilik darjah, sama juga dalam beliau bersama dengan Dr. Mustafa sebenarnya banyak terlibat apabila memperkenalkan deep learning ataupun pembelajaran bermakna di kalangan guru-guru kita, dan banyak mereka yang terlibat. Dr. Mustafa pun dikenali ramai juga. Beliau ini bekas pensyarah di Institut Pendidikan Guru dalam bidang teknologi. Sudah bersara dah hampir 2 tahun dah ya, Dr. Mustafa, tapi masih aktif lagi. Dan dia banyak membantu saya dalam gerakan kita punya connecting.learning. Untuk pengetahuan para penonton, Dr. Mustafa dan juga Dr. Haji Abdul Razak ni, dua-dua ni termasuk dalam kami punya kumpulan dalam gerakan learning, connecting.learning, dan beberapa orang lagi yang lain. Sebab itu pada pagi ini kami bercadang untuk bincangkan tentang salah satu strategi yang kami gunakan apabila menggerakkan connecting.learning ini ialah jaringan pembelajaran profesional. So, jadi kedua-dua mereka ini memang aktif, dan kalau saudara Dr. Mustafa Abdul Majid ini memang dikenali dengan dia punya Unpack the Curriculum KMR dalam TS25, dan beliau merupakan salah satu penggerak utama sekolah transformasi TS, transformasi sekolah itu yang saya institusikan dalam program di kementerian. Beliau terkenal dengan KMR itulah, KMR ataupun Unpack the Curriculum itu untuk menggalakkan, dan juga dalam taksiran bilik darjah yang kita cuba popularkan itu. So, untuk tidak buang masa pada pagi ini, saya part yang pertamanya dalam perbincangan yang akan dimulakan oleh Dr. Dr. Razak nanti. Saya minta beliau kalau boleh memberikan kita latar belakang bagaimana PLN ini dapat dikaitkan dengan PLC ataupun Professional Learning Community, dan juga bagaimana boleh dikaitkan dengan Professional Development Guru. Sebab saya rasa ketiga-tiga ini, Professional Development Guru, pembangunan profesional guru, dan juga pembelajaran community itu, dan juga jaringan pembelajaran profesional itu, dia ada kaitan. Kalau boleh Dr. Razak sebagai permulaan, saya persilakan untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru kita tentang ketiga konsep ataupun amalan yang dilaksanakan. Silakan Dr. Razak. Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kita semua. InsyaAllah saya akan ambil peluang ini untuk berbincang sedikit tentang berkaitan beberapa perkara yang Datuk sebutkan tadi. Izinkan saya untuk saya show slide saya. Okey, terima kasih. Jadi pada pagi ini seperti mana yang Datuk telah sebut tadi, perbincangan kita akan berfokus kepada jaringan pembelajaran profesional yang dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Professional Learning Networks ataupun PLN. Jadi ini fokus kita pada pagi ini. Dan untuk memudahkan perbincangan, saya akan memulakan perbincangan nanti tentang melihat tentang perkembangan professional development. Kemudian saya akan bergerak kepada Professional Learning Community PLC dan juga kepada Professional Learning Network. Okey. Jadi elok saya mulakan dulu dengan professional development ataupun perkembangan profesional. Jadi yang pertama sekali kita dapati bahawa perkembangan profesional ini sebenarnya satu usaha yang baik, yang telah dilaksanakan oleh guru-guru pengetua di sekolah, ya, sangat baik. Jadi kita semua yang pernah melalui pengalaman sebagai guru ini pernah diminta oleh guru besar pengetua untuk berada dalam sesi-sesi perkembangan profesional. Jadi kita telah pun ini.
Jadi kita akan dilibatkan begitu dalam bentuk bengkel, ya, kadang-kadang dalam bentuk input, dalam bentuk seminar juga. Tetapi dia bersifat one time. Sebab itu kadang-kadang ini dipanggil sebagai peristiwa yang diskret. Satu dengan yang lain mungkin tidak ada berkaitan, ya. Tapi bagaimanapun perkara ini boleh membantu guru kita meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran, ya. Jadi kebanyakan sesi-sesi perkembangan profesional ni tuan-tuan sedia maklum bahawa dia berdasarkan kepada kepakaran individu yang mengendalikan sesi ini. Jadi kalau individu tersebut mempunyai kepakaran yang tinggi, maka mungkin ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian tersebut. Jadi apapun secara umumnya dalam satu sesi, dalam beberapa sesi yang beberapa jam yang kita berjumpa itu bersemuka, mungkin satu ciri yang ada yang kita biasa lihat ialah tentang one size fits all, mungkin cadangan dan sebagainya, itu dia lebih kepada satu bentuk yang umum, boleh digunakan untukkan semua. Tapi ini mungkin menjadi satu cabaran kepada guru untuk menjadikan apa yang dibincangkan itu lebih bersifat konteks dalam pengajaran beliau setiap hari. Jadi keadaan ini menyebabkan amalan guru tersebut ataupun kita katakan tadi input yang diberikan itu mungkin tak dapat dihubungkan dengan amalan. Mungkin ada setengah guru yang mahir, mereka mungkin dapat menggunakan sebagai amalan mereka, dan sebahagian mungkin tidak dapat, ya. Jadi kalau begitulah keadaannya, maka kita katakan professional development ini dia mempunyai impak yang agak terhad, ya. Tapi walaupun ini bagus, ya, untuk sebagai permulaan. Jadi kita memberi satu input, dia mungkin memberi spark idea, memberi idea baru, dan akan menggalakkan guru memulai meningkatkan ataupun menggunakan idea ataupun input tersebut untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, ya. Itu yang yang digunakan di sini, ya. Okey, kemudian selepas itu guru juga akan mengambil tanggungjawab, ya. Ada setengah-setengah guru yang proaktif, ya, mereka akan ambil tanggungjawab untuk meneruskan apa yang mereka dapat dalam professional development tersebut, ya. Jadi ini sangat penting, ya, sangat penting. Dan sebahagian guru mungkin tidak. Jadi maknanya bagi yang mengambil tanggungjawab ini, mereka akan mempraktikkan apa yang disampaikan dengan konteks pengajaran masing-masing. Jadi begitulah keadaannya, dan biasanya mereka akan bersifat interaktif, ya, sama-sama guru dan sebagainya. Hal ini keadaan ini menyebabkan mereka, kita kata, telah mula berada dalam peringkat yang kedua, iaitu professional learning community. Apabila mereka sudah mula berinteraktif, mereka menggunakan alat kolaboratif. Nanti mereka boleh gunakan lesson study, video kritik tentang pengajaran mereka mengenai perkara-perkara yang telah mereka cuba, ya, ataupun mereka buat perkongsian sesi, mereka buat learning walk. Itu semua sudah kita maklum, yang beberapa alat kolaboratif yang ada dalam PLC. Ini merupakan satu langkah yang memperkukuhkan kita kata professional development tadi. Jadi keadaan ini jika kekal berterusan, ini merupakan satu amalan yang sangat baik, ya. Apa pun yang dilakukan, perkara ini perlu disesuaikan mengikut keperluan guru dan murid. Jadi perkara inilah yang kita katakan, sebab pengajaran dan pembelajaran itu sangat unik. Kita punya anak murid dan juga kita punya persekitaran sangat unik, bagi setiap tempat, ya. Jadi tentulah dia akan disesuaikan. Jadi amalan ini akan menjadi lebih baik, ya, jika guru dapat melaksanakan menggunakan berkongsi, menggunakan alat kolaboratif tadi, dan mereka akan terus membuat kita katakan refleksi. Amalan reflektif ini sangat bagus untuk meningkatkan
keupayaan kita sebagai guru. Jadi apa pun yang kita buat, sama ada dalam perkembangan profesional ataupun dalam PLC, semata-mata untuk meningkatkan kita punya perkembangan profesional kita, dan juga akhir sekali dan memberi kesan kepada murid, iaitu untuk kemenjadian murid. Jadi ini berlaku jika guru meneruskan apa yang mereka dapat dalam professional learning ini, maka mereka akan bergerak kepada perkembangan profesional kepada professional learning community PLC ataupun komuniti pembelajaran profesional. Ini sudah menunjukkan tanda yang bagus, tanda yang bagus. Seperti dalam pengalaman saya, banyak institusi telah bermula dengan ini. Satu tanda yang baiklah, sama ada di sekolah, di IP, di matrikulasi, dan juga institusi pendidikan yang lain telah mula menggunakan idea PLC ini. Tetapi apa yang kita dapat lihat dalam PLC ini, kita dapati bahawa dia kebanyakannya terhad dalam komuniti di sekolah, tempat kita bekerja. Tapi kalau kita nak teruskan, macam mana kita nak teruskan supaya amalan kita boleh diperkukuhkan lagi. Sebab itulah ada yang dikatakan sebagai di sini yang kita panggil professional learning network, jaringan pembelajaran profesional. Jaringan profesional, pembelajaran profesional ni, ataupun kita katakan sebagai PLN ini, merupakan lanjutan daripada PLC tadi. Kenapa saya katakan lanjutan? Sebab kalau kita boleh luaskan, kita ada berpeluang untuk luaskan ini, kita boleh amalkan, dikatakan dalam penyelidik mengatakan kita boleh buat linking. Kita boleh buat perhubungan dengan orang lain. Orang lain semata-mata untuk menyelesaikan kehendak PDP kita tu pada masa secara segera ataupun secara kita katakan untuk masa hadapan. Jadi kaitan ni kita boleh gunakan. Maknanya kita boleh kaitkan dengan kalau saya berada di IPD, saya boleh gunakan idea ini, kita kaitkan dengan komuniti di IPD yang lain, di sekolah yang lain, di matrikulasi dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau ini telah mula, maknanya kita telah mula bergerak kepada era baru yang dinamakan professional learning network. Apa yang boleh dibuat lagi selepas itu ialah kita boleh melakukan aktiviti yang kita katakan stretching. Stretching ini bukan physical stretching, tetapi kita menemui kita katakan sebagai mengembangkan jalinan ingin tahu kita itu kepada aspek yang lebih luas. Kita bagi masa yang agak lebih kepada macam mana kita nak membina jaringan yang baru untuk melihat perkara-perkara baru secara am dia lagi. Jadi itu yang kita action itu. Kemudian apa yang kita katakan sebagai amplifying, iaitu selepas kita melalui proses tadi, kita punya video, kita sesi perkongsian, mungkin rakaman video, penulisan kita, maka kita boleh amplify, maknanya kita memberi sumbangan kepada jaringan-jaringan di peringkat yang lebih luas. Jadi di sini kita sebenarnya sedang memulakan pengetahuan baru, the new knowledge, dalam berdasarkan konteks yang kita amalkan di sekitaran kita, di sekolah kita, di tempat kita bekerja. Ini maknanya ciri-ciri PLN ini telah berlaku. Jadi kalau beginilah keadaannya, kita akan dapati perkembangan profesional kita ataupun kita katakan pembelajaran profesional dalam kalangan guru kita akan lebih cepat, akan lebih bermanfaat dan memberi kesan yang lebih kepada anak murid kita. Jadi pada peringkat ini biasanya kita menggunakan berbagai platform, termasuk platform digital. Kita menggunakan kita katakan menggunakan Facebook, YouTube, Twitter, boleh untuk berkongsi dengan dalam jaringan kita itu. Jadi di sini nampaknya pada peringkat ini cikgu atau kita profesional belajar dan menyumbang. Ada penyelidik ada mengatakan perkataan learning with and learning from. Ini diamalkan supaya kita berlaku perkembangan pengetahuan dan kemahiran. Jadi platform ini boleh digunakan. Jadi kita pun sudah ada platform yang akan diterangkan nanti. Dan dalam pada peringkat PLN ini, Professional Learning Network ini,
tentulah berlakunya kita katakan saling menyokong antara satu sama lain, di mana kita panggil co-engagement, sama-sama terlibat, sama-sama melibatkan diri dalam aspek yang kita nak kongsikan itu. Co-learning, ownership, ilmu yang kita bina dalam jaringan kita itu. Jadi sebab itulah kita katakan di sini bahawa penyelidik cuba menunjukkan bahawa dalam pelibatan ini kita panggil the thread of engagement ini berlaku connectivity, berlaku collaboration, berlaku dialog dalam ahli kita, negotiation dan juga appreciation. Jadi peringkat professional learning network ini satu peringkat bagi saya dan kebanyakan pendidik yang lain juga, mereka dapat lihat inilah satu kemuncak daripada amalan profesional yang perlu kita gerakkan, Okey, jadi sebab itulah dalam kaitan ini maka Portman dan juga Brown telah memberi satu definisi apa itu professional learning network itu. Bagi mereka professional learning network itu sebagai satu kumpulan yang sentiasa melibatkan diri secara aktif dan belajar secara kolaboratif kolaboratif sebab kita berada di tempat yang berbeza dan dengan masyarakat di luar dalam komuniti yang mengamalkan perkara yang lebih kurang sama. Apa hasrat dia ialah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di tempat masing-masing, di sekolah dan sebagainya. Okey, jadi maknanya kalau begitu saya akan cuba tunjukkan sedikit Maknanya kalau begitu kita cuba lihat mungkin kita mula-mula kita mendapat professional development sesi kita mendapat pendedahan. Contohnya di sini adalah pentafsiran bilik darjah jadi mungkin guru-guru akan dapat pendedahan dalam beberapa sesi kemudian mungkin mereka berpeluang untuk melaksanakan PBD secara individu yang ini boleh saya jangkakan akan berlaku begitu, tidak ada masalah. Dan mungkin sebahagian yang lain tidak dapat. Jadi kalau begitu maka kita kena gerakkan, kena kukuhkan, kena perkuatkan professional development ini kepada professional learning community. Iaitu kita akan maknanya melaksanakan mengikut konteks kita. Jadi kita selepas itu kita betul-betul mengikut konteks sekolah kita. Jadi di sinilah kalau kawan-kawan kita yang boleh melaksanakan coaching atau pembimbingan dan mentoring, elok sangat kita gunakan di situ. Membimbing guru-guru yang baru yang mungkin ada kurang pengalaman ataupun kita membuat satu lesson study yang berkaitan macam mana pentafsiran darjah dapat dibuat dalam suatu PDP dan juga kita boleh mengadakan juga teacher sharing session sesi perkongsian guru itu ataupun video yang kita gunakan dalam pengajaran, kita boleh buat sesi video kritik ataupun learning walk dan sebagainya. Ada banyak lagi alat kolaboratif yang telah dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya rasa ini peluang untuk meningkatkan kepakaran kita dalam bidang ini. Jadi kalau ini berlaku, maka kita dapat lihat professional learning community berlaku mengenai PBD itu sendiri. Jadi apatah lagi kalau kita sentiasa membuat refleksi tentang amalan PBD kita tu okey ke tidak okey ke, macam mana saya nak tingkatkan, di mana perbaikan yang boleh saya buat dengan itu akan memberi impak yang besar kepada perkembangan individu guru tersebut. Okey, jadi sekarang ni kita akan lihat professional learning network ini akan berlaku seterusnya apabila kita bergiat dengan lebih intensif lagi. Kita membuat jaringan linking dengan pihak luar, kita stretchkan, kita cari jaringan-jaringan yang baru, kemudian kita kongsikan, amplify, kita kongsikan kita punya dapatan pengetahuan baru melalui platform digital itu. Jadi kalau kita boleh buat begini, nampaknya kita sudah pun bergerak dengan agak maju untuk meningkatkan pembelajaran profesional kita, jalinan kita itu. Jadi kita akan dapat manfaat yang banyak daripada pelbagai pihak yang ingin berkongsi, dan saat itulah saya jangka guru akan dapat meningkatkan pengetahuan dia dan juga guru akan dapat melihat meningkatkan kemahiran mengenai satu-satu aspek yang mereka minat itu.
dan mereka terus boleh berkongsi dan guru-guru lain juga akan dapat manfaat. Jadi saya nampak ketiga ini mempunyai berkaitan satu sama lain, akan saling menyokong, memperkukuhkan satu sama lain. Apapun yang dibuat, dia mempunyai tujuan yang khusus, iaitu untuk meningkatkan PDP kita dan juga untuk meningkatkan pembelajaran profesional kita. Akhir sekali memberi kesan kepada pembelajaran murid itu. Jadi saya rasa penerangan saya setakat ini dulu, Datuk, untuk saya beri laluan kepada panel yang lain juga. Terima kasih, Datuk. Okay, terima kasih Dr. Razak. Alhamdulillah dia telah memberikan kita gambaran bagaimana dikaitkan professional development guru itu dikaitkan dengan professional learning community dan juga professional learning network. Suatu permulaan memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan profesional dari segi kaedah ataupun cara untuk kita memanfaatkan professional learning itu. Saya rasa tadi ada pertanyaan sama ada slide nanti kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan guru yang ingin memanfaatkannya. InsyaAllah lepas daripada sesi nanti saya akan adakan satu link khas dalam kita punya Facebook nanti di mana mereka boleh download slide Dr. Razak dan juga kalau ada Dr. Mustafa nanti, Dr. Mustafa pun kita akan sharekan dengan rakan-rakan guru kita. Okey, seterusnya saya nak stop sharing sekejap. Okay. Tak dapat, saya ada problem sikit. Ya. Stop sharing sekejap. Berikutnya saya persilakan Dr. Razak untuk Mustafa menambahkan ataupun menghuraikan lebih lanjut apakah sebenarnya jaringan pembelajaran profesional ataupun professional learning community yang sebenarnya dan bagaimana kita boleh mengoperasikannya dalam konteks kita di Malaysia ataupun dalam sistem pendidikan kita sendiri. Silakan Dr. Mustafa. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul Razak, rakan-rakan guru. Jadi guru-guru sekarang ni kena jaga betul-betul lah kesejahteraan diri dan juga kesejahteraan diri guru dan juga kesejahteraan diri murid-murid kita di sekolah. Semoga kita semua mendapat perlindungan daripada gejala COVID-19 dan kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan insya-Allah saya akan cuba kongsikan sedikit tentang PLN ini. Sharekan dulu saya punya slide. Dr. Razak boleh nampak ke slide ni? Boleh nampak. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi tadi Dr. Razak ada kongsikan saya bincangkan sedikit tentang definisi jaringan pembelajaran profesional ini. Yang selepas ni saya akan banyak gunakan istilah PLN. PLN. Jadi kalau mengikut huraian ataupun definisi yang dikemukakan oleh Cindy Portman dan juga Chris Brown dalam buku mereka Networks for Learning itu, dia mendefinisikan PLN itu sebagai kumpulan. Dia kumpulan yang mengadakan engagement dalam pembelajaran secara kolaboratif, dengan pihak di luar. Maksudnya di luar ni kalau guru di sekolah, maksudnya bukan di sekolah dia. Mungkin pihak di luar sekolah masing-masing. Sekolah lain ataupun badan lain, mungkin pihak institusi lain dan sebagainya. Dia tak berlaku dalam persekitaran yang mana guru itu berada. Kumpulan guru itu berada. Bukan berlaku di sekolah mereka sendirilah. Itu maksud outside. Macam outsider lah gitu ya.
dan mereka adalah merupakan community of practice ataupun COP. Itu mereka adalah merupakan pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kalau guru mungkin adalah merupakan guru juga. Dan fokus pembelajaran tersebut adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah masing-masing. Ataupun ia boleh dikembangkan lagi melibatkan sistem persekolahan yang lebih luas. Jumhur sarjana bersetuju. Bila kita sebut tentang professional learning, dia mesti ada kaitan dengan pembelajaran anak-anak. Mesti ada kaitan dengan keberhasilan pembelajaran anak-anak di bilik darjah ataupun di ruang pembelajaran masing-masing. Saya fikir definisi ini jelas sebagai asas kepada kita untuk membincangkan beberapa pendekatan yang boleh kita cadangkan bagaimana kita boleh mengoperasikan PLN ini di dalam konteks kita di Malaysia. Dan nanti saya akan juga kaitkan dengan mungkin kita ada ruang, ada satu tapak platform yang telah Datuk sebutkan di awal tadi, iaitu Connecting the Dots Learning. Connecting the Dots Learning itu satu entiti yang cuba untuk mempromosikan PLN ini supaya pembelajaran kolaboratif dalam kalangan guru-guru dapat kita bantu, dan dengan harapan dia akan dapat meningkatkan kualiti pembelajaran anak-anak di bilik darjah ataupun boleh meningkatkan pembelajaran bermakna dalam kalangan anak-anak di bilik darjah. Okey. Jadi sebelum itu, sebelum saya pergi kepada model yang lebih detail, elok juga kita melihat satu cadangan ataupun satu model proses perubahan guru yang dicadangkan oleh Thomas Guskey. Thomas Guskey banyak membincangkan tentang perubahan guru ataupun teacher change dalam meningkatkan pembelajaran profesional. Tadi Dr. Razak ada bincangkan bagaimana kaitan di antara professional development, professional learning community dan dikaitkan dengan PLN. Menurut Guskey, dia mengatakan bahawa proses pembelajaran profesional itu hanya akan bermakna jika ada perubahan dalam amalan guru di bilik darjah. Ini dia punya statement yang penting lah. Apa maknanya pembelajaran profesional kalau tidak ada perubahan kepada amalan guru di bilik darjah? Mungkin kita banyak hadir dalam meningkatkan kita punya pembelajaran profesional, tapi amalan kita di bilik darjah tidak berubah. Jadi sepatutnya mengikut Guskey, pembelajaran profesional yang dilalui oleh guru membantu guru untuk membuat perubahan kepada amalan di bilik darjah. Maksudnya cara dia mengajar, cara dia mengurus dan yang berkaitan dengan menguruskan pengalaman pembelajaran anak-anak nanti. Dan seterusnya, ianya boleh diperkukuhkan lagi, maksudnya
amalan itu akan menunjukkan perubahan juga kepada keberhasilan pembelajaran murid, the student learning outcome. Maknanya kalau amalan tu amalan yang baik, yang telah dipelajari itu amalan yang baik dan dia memberi impak kepada pembelajaran murid, okey. Maknanya pembelajaran itu, pembelajaran profesional itu sudah menunjukkan kesan yang baiklah, ya. Dan lebih kukuh lagi apabila guru nampak, oh maksudnya amalan yang dilaksanakan itu ada kesan yang sangat positif kepada pembelajaran anak-anak di bilik darjah, itu akan meningkatkan keyakinan dia, akan merubah kepercayaan guru. Bagi saya kepercayaan ni satu elemen yang penting dalam diri kita, sebab kepercayaan ni banyak akan menentukan tindakan-tindakan kita dalam menentukan tindakan kita, menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan juga ada perubahan juga berlaku pada sikap guru. Jadi kalau kita lihat mengikut urutan proses perubahan itu, Gaski kata mesti pembelajaran profesional itu sampai ke tahap merubah kepercayaan. Belief, the teacher's belief. Kalau tidak, dia kata perubahan yang berlaku itu tak boleh sustain. Tidak boleh tak bertahan lama. Dia tak stick, tak melekat ke dalam diri guru sebab dia tak merubah kepercayaan dan juga sikap guru. Okey, itu pendapat yang dikemukakan oleh Gaski dan kita nampak ada asas yang baik yang dikemukakan oleh beliau. Tapi kalau kita lihat model ni agak bersifat linear, sangat linear. Dan persoalan yang timbul adalah adakah perubahan guru itu berlaku secara linear. Sebab guru kita ni dia tidak nampak ciri-ciri dinamika dalam model ini. Sebab itu ada dua orang lagi sarjana, iaitu David Clark dan juga Hilary Hollingswood mengemukakan satu lagi model untuk menunjukkan perkembangan profesional guru. Dia panggil interconnected model of professional growth for teachers. Ini saya banyak fokus kepada teacher professional growth. Dia panggil interconnected model of professional growth. Dan model ni kalau kita lihat dia tidak bersifat linear. Dia nampak agak dynamic dan kita boleh nampak ada banyak entry point yang boleh berlaku. Kalau dalam model Gaski tadi tu entry point-nya hanya satu saja melalui pembelajaran profesional. Okey. Tapi kalau dalam konteks interconnected model yang dikemukakan oleh Clark dan Hollingswood ini, kita nampak dia punya entry point tu boleh berlaku daripada 4 domain. 4 domain. Ada 4 domain di situ. Domain yang pertama. Jadi sebenarnya nanti cikgu-cikgu boleh cuba kaitkan dengan pengalaman kita sendiri, pengalaman peribadi kita tentang domain-domain yang akan saya kongsikan sebentar lagi lah. Saya cuba terangkan dengan cara yang mudah. Darjah ini kita ada 4 domain. Domain yang berkaitan dengan diri guru itu dalam bentuk bulat Dia bulat tu maksudnya itu berkaitan dengan diri guru. Maksudnya domain personal, domain amalan dan juga domain akibat ataupun kesan itu adalah domain yang berkaitan dengan diri guru. Sebab tu bentuk dia sama, bulat.
ada satu domain yang berada di luar diri guru. Ya, domain itu dikenali sebagai external domain. Maksudnya kalau kita kembali kepada definisi PLN yang dikemukakan oleh Footman dan juga Brown di awal tadi, dia pembelajaran kolaboratif berlaku dengan pihak luar. Sebab tu model ini nampaknya boleh menampung definisi ataupun definisi yang tadi dikemukakan oleh Cindy Footman dan juga Chris Brown tadi. Tapi itu kita akan lihat dengan lebih detail sebentar lagi lah. Cuma setiap domain ini mempunyai kesan kepada, dia boleh memberi kesan kepada domain lain. Contohnya domain profesional boleh memberi kesan kepada domain praktis, boleh memberi kesan kepada domain konsekuen. Cuba kita tengok ya, kita tengok dulu domain personal domain. Personal domain ni merangkum pengetahuan, kemahiran, ya, belief and attitude. Ini kalau kita tengok dalam model Gatsky sebelum ini, aspek itu diberikan perhatian dalam domain personal ini. Personal domain ya. Maksudnya guru perlu ada kompetensi dia lah. Tapi bersama dengan kompetensi itu ada belief dan juga sikap. Kepercayaan dan juga sikap. Jadi kalau kita lihat kepercayaan tu satu komponen yang sangat penting. Sebab tu sekarang ni banyak sarjana membincangkan tentang advocacy guru. Okay? Kalau ada juga dibincangkan tentang collective advocacy. Dan advocacy itu dikatakan sangat mempengaruhi kualiti pengajaran guru dan juga kualiti pengalaman pembelajaran anak-anak di bidik darjah. Okay? Jadi itu adalah domain personal, dan domain ini berkembang melalui PD tadi, professional development, melalui PLC, ya, dia berkembang dari semasa ke semasa. Okay. Kemudian satu lagi domain yang penting, ini juga disebut oleh Gatsky, iaitu amalan. Ya. Aspek amalan. Maksudnya amalan ialah professional practices ataupun kita panggil pedagogical practices, amalan pedagogi yang cikgu amalkan, yang cikgu lakukan di dalam bilik darjah. Tapi domain praktis ni sebenarnya boleh diubah suai, kita boleh buat eksperimen. Kita boleh mencuba. Kita cuba kaedah A, kaedah B, strategi A, strategi B, ya. Itu dipanggil oleh model ni mengatakan dalam domain ni boleh dilaksanakan professional experimentation. Kita boleh menguji. Tapi ujian ataupun ujian yang kita laksanakan itu adalah secara profesional. Maksudnya ada proses, ada pedagogical practices yang dilaksanakan. Dia tak boleh buat eksperimen sewenang-wenangnya, ya, mesti berasaskan kepada pedagogical practices. Sebab tu dipanggil professional experimentation. Itu domain amalan. Domain yang tak kurang pentingnya, dan ini adalah merupakan kalau mengikut Gatsky itu ialah perubahan kepada pembelajaran ataupun keberhasilan pembelajaran anak-anak. Ini dipanggil domain of consequence, akibat daripada amalan, akibat daripada kepercayaan, knowledge, skill guru-guru tu, akibat domain personal, domain praktis, dia boleh memberi kesan kepada domain konsekuen. Salient outcome ni maksudnya
keberhasilan yang penting. Ya, anak-anak perlukan kepada pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Sebab tu saya selalu kongsikan dengan rakan-rakan, pembelajaran bermakna tidak boleh berlaku secara kebetulan. Pembelajaran bermakna perlu dirancang dengan teliti. Jadi kita hendak dalam konteks ini, salient outcome tu antara lainnya ialah anak-anak mengalami pembelajaran bermakna ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil deep learning. Mungkin dalam konteks salient outcome ni saya banyak fokus kepada pembelajaran bermakna. Itu adalah merupakan 3 domain yang berkait dengan diri seseorang guru. Ada satu lagi domain yang berada di luar dan yang dipanggil sebagai external domain. Okay. Di luar maksud ni di luar sekolah, di luar persekitaran kerja kita. Mungkin di luar sekolah, mungkin daripada sekolah lain, mungkin daripada NJC lain, mungkin daripada institusi lain. Dalam konteks cognitive adult learning ni, kami bolehlah dianggap sebagai external domain. Di mana external domain ni adalah merupakan sumber maklumat. Dia juga boleh menjadi pencetus untuk merangsang, untuk memberi sokongan dan sebagainya. Melalui kajian kes dilaksanakan oleh kedua-dua sarjana yang mencadangkan model ini, mereka banyak mengatakan, menyebut di sini bahawa external domain itu bukan setakat source maklumat begitu saja. Tak, dia mesti ada dia punya pihak yang menguruskan bimbingan. Dia ada pembimbing ataupun coaches. Ya. Maksudnya external domain ni kita kena lihat dia bukan setakat resource, bukan setakat sumber maklumat ataupun begitu saja, tapi dia ada elemen sokongan di situ. The coaching dan sebagainya. Okay. Itu lapis yang pertama. Lapis yang kedua untuk melihat model ini ialah, saya katakan tadi, model ni berinteraksi, domain ini berinteraksi antara satu sama lain. Jadi cara interaksinya itu ialah melalui proses mediasi. Mediasi, istilahnya ialah mediasi. Maksudnya bila kita sebut mediasi ini ialah kesan satu domain kepada domain yang lain. Itu kita panggil kesan mediasi, mediation. Dia ada 2 kesan. Pertama, enactment. Yang kedua ialah reflection. Mesti ada proses betul berlaku. Proses enactment ialah proses melakukan sesuatu. Okay. Penulis ini mengatakan dia gunakan istilah enactment, dia tak gunakan istilah action. Dia tak gunakan istilah action, dia gunakan enactment. Sebab enactment ni, action is action. Tapi enactment ni something that's to do with the pedagogical practices. Dia ada dia punya pedagogical practices. Kan kita ada pedagogical practice, kita ada pedagogical knowledge kan. Jadi dia ada something to do with pedagogical practices. Sebab tu dia mengambil tindakan, dia melaksanakan perkara tersebut. Enactment. Dan proses mediasi yang kedua iaitu reflection. Reflection ni sangat penting sebab salah satu cara kita boleh meningkatkan, menambah baik diri kita ialah dengan kita membuat muhasabah. Kita memikirkan apa yang telah kita buat, apakah impak pengajaran kita kepada murid dan sebagainya. Maksudnya proses perbaikan berlaku secara berterusan. Hari ini lebih baik daripada semalam. Sepatutnya besok lebih baik daripada hari ini. Itu proses kita memperbaiki diri. Jadi saya fikir
boleh boleh nampak apa maksudnya anak-anak panah yang mewakili enactment itu, okey, dan juga anak-anak pandas yang mewakili reflection. Okay. Kalau kita ambil contoh ya, katakan seorang guru, dia contoh detail nanti saya akan bagikan selepas ini, tapi cuma saya nak buat contoh yang umum dahulu. Tapi kita terus tunjukkan slide pun mungkin lebih mudah. Ini contoh ni saya ambil direct daripada jurnal artikel yang ditulis oleh Clark dan juga Hollingwood Swing. Dia kata kat sini ya, katakan seorang guru menghadiri satu program dalam perkhidmatan, kursus dalam perkhidmatan, in service program. Okey. Di situ menemui satu aktiviti yang baru yang cikgu fikir aktiviti itu baik kalau dapat dilaksanakan. Okay. Daripada kita sekarang kita cuba tengok daripada domain eksternal, domain luaran, external domain kepada domain praktis. Kita pergi ke situ. Ya. Daripada domain eksternal kepada domain praktis dulu. Di situ tak ada reflection. Dia mediasinya, proses mediasinya ialah amalkan. Maksudnya enactment. Dia terus gunakan kaedah tersebut, aktiviti baru tersebut. Dia terus memilih aktiviti itu dan dia cuba laksanakan bersama dengan anak-anak di bilik darjah. Okey? Setelah dicuba amalan tersebut ataupun aktiviti tersebut, maka dia sudah tentu akan memberi kesan kepada dua domain yang lain. Tapi kita tengok kesannya kepada domain konsekuen. Apa kesan dia? Mungkin daripada situ, guru-guru nampak, oh aktiviti ni bagus, pembelajaran anak-anak menjadi lebih baik, anak-anak lebih engage, anak-anak lebih mempunyai kepahaman yang mendalam tentang apa yang cuba diajar, dikongsikan oleh guru. Jadi ini, okey, akan memberi kesan kepada kepercayaan guru. Itu pergi kepada domain personal. Cikgu lebih percaya. Ya. Jadi bukan setakat menambahkan pengetahuan cikgu tentang aktiviti baru tu, okay, mungkin dia akan menambah pengetahuan. Dia tahu, sebab dia kena tahu dulu baru dia boleh laksanakan. Dia kena tahu dulu baru dia boleh laksana. Cuba nak lihat kepada perkataan knows tu. Knows tu di bawah tu ada asterisk knows, believe and feels. Okay. Jadi mungkin belief tu berlaku setelah aktiviti tu dilaksanakan dan nampak kesannya kepada anak-anak, pada pembelajaran anak-anak. Itu menyebabkan belief. Knows tu dia tahu saja, dia belum cuba lagi, belum buat lagi, belum nampak lagi anak-anak mengalaminya. Okay. Bila dia believe, maksud dia dah nampak, oh memang bagus. Pendekatan ni, aktiviti ni baik untuk diteruskan. Jadi proses penerusan tu akan berlaku. Jadi dia akan ada satu cycle kat situ. Domain personal, pergi kepada domain praktis, pergi kepada domain konsekuen dan seterusnya. Okey? Orang tanya kenapa tidak ada anak panah enactment di antara domain personal dengan domain of consequence, ya. Dia lebih, itu semua melibatkan soal thinking lah, ya. Kalau nak laksana, pergilah ke domain praktis. Praktis dia boleh laksana. Okay. Domain personal dengan domain consequence ni lebih kepada thinking. Dia hanya buat reflection, dia memikirkan balik dan meningkatkan kekuatan dalaman guru. Apa pula kaitan
dengan domain personal kepada domain eksternal. Jadi guru ni pula, ya, dia boleh kongsikan pengetahuan, kepercayaan setelah dia melaksanakan aktiviti tersebut, setelah dia lihat kesan aktiviti itu kepada pembelajaran murid, dia akan kongsikan dengan external domain. Dia kongsikan dengan pihak luar yang mana mungkin dia akan ada dokumentasi yang dia buat, mungkin ada video yang dia sediakan, mungkin ada hasil murid yang boleh dikongsikan pula kepada external domain. Saya harap penerangan saya tu dia ada 3 lapis kat situ. Harap-harap cikgu-cikgu semua boleh boleh nampak ya, lapis yang pertama, lapis yang kedua dan lapis yang ketiga. Jangan jadi kuih lapis cukup Mudah-mudahan boleh nampaklah. Dia punya literature mungkin lebih lebih complicated lagi lah. Tapi saya ingat itu yang penting lah. Setakat itu saya ingat kalau dapat faham setakat itu dah okey. Baik. Kemudian saya nak mengemukakan ada 4 isu yang penting dalam pelaksanaan PLN ni. Ini saya petik daripada buku Chris Brown dan juga Cindy Portman ini. Dia panggil Networks for Learning. Bab yang keempat, perkongsian daripada Leighton Snelling. Leighton Snelling ni baru-baru ni dia keluarkan satu buku PLN. Dia satu buku khas untuk bincang tentang PLN. Leighton mengemukakan satu buku 2021. 2021 ataupun 2020. Mungkin Datuk nanti boleh confirm lah. Dia tulis buku tentang Professional Learning Network ini, PLN. Jadi dalam bab yang keempat tu, yang disumbang oleh Leighton itu, beliau mengemukakan 4 perkara yang penting yang saya nak highlightkan dalam perbincangan kita. Pertama, PLN ini mesti banyak bincang tentang kurikulum. Kurikulum. Supaya guru-guru mempunyai kejelasan terhadap kurikulum. Guru-guru ada clarity terhadap kurikulum. Supaya nanti kita dapat menyampaikan pengalaman pembelajaran yang berkualiti kepada anak-anak. Ya. Dan kurikulum jugalah sebenarnya merupakan asas tapak kepada autonomi guru. Ya, autonomi guru. Saya buat kajian dalam tesis saya kaji tentang teacher autonomi guru, autonomi kurikulum guru. Itu saya punya tesis. Dan sebenarnya kita perlu ada autonomi terhadap kurikulum. Yang kita mesti menguasai kurikulum itu. Kalau kita tak kuasai kurikulum, kurikulum itu akan kuasai kita. Kita diikat oleh kurikulum. Tapi kalau kita menguasai kurikulum, kita boleh mengolah kurikulum itu berdasarkan kepada faktor-faktor yang kita fikirkan secara profesional, boleh kita ubah sesuai. Bukan maksud saya mengubah kurikulum, tak. Cara kita melaksanakan enactment, melaksanakan kurikulum tersebut. Sebab tu dicadangkan kat sini fokus kepada kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, establish and strengthening collaborative learning network across. Maksudnya itu yang kita cuba kemukakan idea ini. Maksudnya kita tahu cikgu perlu, kerja cikgu ni kerja yang sangat rumit, kerja yang sangat kompleks, sangat mencabar. Saya selalu kata pada kawan-kawan, profession guru ni profession yang paling berat di atas muka bumi ini. Sebab tu kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita perlukan sokongan daripada pihak lain. Jadi sokongan itu boleh dilakukan melalui PLN. Sebab tu dia kata kat situ, establish, strengthening collaborative learning network across
classroom, across school, across district. Mungkin we can go across government. Kan? Mungkin satu masa nanti kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita di Finland, Singapura dan sebagainya. Sebab pandemik ni, dalam tempoh pandemik ni kita nampak kita lebih connected. Kita punya connectivity tu memungkinkan kita melakukan banyak perkara yang sebelum ni dibataskan oleh sempadan-sempadan geografi. Sebab tu yang ketiga tu dikemukakan ialah soal boundary crossing. Ya. Boundary crossing ini penting, dia perlu merentas sempadan. Ini agak mencabar sedikit kalau dalam sistem Kementerian Pendidikan yang bersifat hierarchical, bersifat hierarki, dia mungkin kena bincangkan dengan lebih mendalam sebab PLN ni satu peluang untuk kita meratakan ruang, meratakan peluang. Dia kata flatten the hierarchy. Kita cuba kurangkan red tape. Okay? Kita lebih banyak fokus kepada autonomi profesional guru di bilik darjah. Supaya nanti wujud apa yang kita katakan pendemokrasian pendidikan itu. Bukan hanya omong-omong, bukan retorik, tapi boleh dilaksanakan secara real oleh guru di bilik darjah. Saya yakin guru-guru kita ni kalau diberi peluang, diberi ruang, yang beri sokongan, mereka boleh melaksanakan perkara-perkara yang hebat. Ya. Sekarang ni pun dengan keterbatasan yang ada pun dah hebat dah. Tapi kalau kita bagi lagi ruang, boundary crossing ini, dia boleh membawa kepada system change. Systemic change lah. Ya, system change. Dan itu di antara hasrat yang saya ingat Datuk inginkan dalam Connecting the Dots Learning yang kita bincangkan. Dan yang keempat, ya, yang penting dalam pelaksanaan PLN ini juga nanti ialah dari segi pendokumentasian. Jadi kita perlu fokus juga kepada documenting, pendokumentasian itu supaya nanti dapat dikongsikan. Dia tak boleh disimpan. Ya. Tak boleh simpan. Perlu dikongsi sebab kita ada satu domain eksternal yang kita bincangkan itu. Itu akan menjadi satu repository untuk meletakkan sumber-sumber bahan-bahan, dokumen-dokumen yang boleh dikongsikan. Good stories, success stories boleh dikongsikan. Sebab apa? Untuk melakukan perubahan secara sistemik. Ya. Sebab itu dia kata kat situ, dia documenting and publicly sharing stories of change enable system change. Sebab ini adalah peluang untuk kita mengangkat apa yang berlaku pada grassroots itu ke peringkat public. Kita ada banyak ni, the pocket of excellence. Kita buat kerja secara silo. Banyak kecemerlangan-kecemerlangan yang bentuk begitu, saya yakin memang banyak sekarang ni kan dalam kalangan guru-guru kita. Tapi itu kita tak boleh hanya berhenti setakat itu. Perkara itu perlu diangkat. Okay? Kita perlu kongsikan supaya dia dapat menjadi sokongan, memberi inspirasi kepada guru-guru yang lain. Okay, sebab tu dia kata kat situ, grassroots videos, contoh, dia bagi contoh lah. Grassroots video of transformation in action that is shared publicly can support and inspire. Penting inspire, memberi inspirasi kepada guru-guru yang lain untuk membuat perubahan. Jadi kalau kita lihat keempat-empat penekanannya yang dikemukakan oleh Leighton ini daripada pengalaman di British Columbia, saya fikir dia akan memantapkan lagi lah pelaksanaan PLN yang kita sedang cuba usahakan.
Dia British Columbia ni agak istimewa. Jadi cikgu-cikgu nanti kalau ada peluang cuba semak di internet tu. Pergi ke Google cari kurikulum British Columbia. Di antara kurikulum yang betul-betul menggunakan backward design. Menggunakan backward design. Backward design ni memang bagi saya sangat penting. Dia ada big idea dalam kurikulum. Dia bina big idea tu dalam kurikulum. Dia ada big idea baru bincang tajuk. Kita tak ada lagi, saya setakatnya pernah, sebab saya ikut perkembangan di British Columbia ni, kurikulum dia sejak 2015 lagi. Okey. Jadi ingat setakat itu yang saya nak beri penekanan. Cuma sekarang ni saya nak kongsikan satu pengalaman. Ini bukan apalah. Pernah pada tahun lepas, bermula pada bulan Mac. Bila kita mula mengalami PKP. Tu saya ingat lagi Datuk menghubungi saya untuk membincangkan bagaimana kita boleh membantu guru-guru untuk melaksanakan pengajaran-pembelajaran dalam tempoh sekolah ditutup masa tu. Sekolah ditutup tapi pembelajaran tak boleh berhenti. We can close the school but the learning must go on. Jadi kami setuju untuk melaksanakan bagi saya ini satu contoh PLN lah, sebab dia melibatkan pihak luar dan banyak sekolah yang terlibat, lebih kurang dalam 3-4 buah sekolah di sekitar Kota Kinabalu dengan kerjasama JPN Sabah. Satu yang saya ingat lagi terlibat Encik Mudin sebagai timbalan pengarah, Encik Rahim Mustem, Puan Rusaini, Mak Yakni, cikgu-cikgunya, Cikgu Latifah. Daripada cikgu dah jadi guru besar dah sekarang. Kalau Cikgu Latifah ikut kita punya sesi ni, sebut Encik Azwandi, Encik Prenzi dan juga Encik Murafin. Okay. Yang menjadi fasilitator daripada luar, yang daripada kalau kita tengok projek ni berlaku di Kota Kinabalu. Di pusat latihan Connecting the Dot Learning lah, di Pejabat Datuk di Kota Kinabalu. Saya dan Dr. Azhar facilitator. Saya daripada Seremban, Dr. Azhar daripada Putrajaya pada masa itu. Jadi kami berkongsi. Jadi berkongsi, kita contohnya kita jadi macam external domain lah begitu kan. Dan guru-guru tu mewakili beberapa buah sekolah cuba untuk melaksanakan projek enrichment learning. Projek ni agak berbeza sedikit sebab dalam tempoh pandemik kita dapati anak-anak ni di awal sekolah ditutup. Jadi Datuk agak proaktif soal ini. Kita bincang macam mana kita nak mengurangkan beban anak-anak melaksanakan tugasan ni. Kalau semua mata pelajaran memberi tugasan pada anak-anak akan terbeban. Jadi apa yang kami cadangkan dalam projek enrichment learning ini ataupun PELE ini ialah kita buat satu projek saja, tapi dalam itu ada beberapa mata pelajaran ataupun kita panggil interdisciplinary. Bukan setakat interdisciplinary, kita juga buat secara intradisciplinary. Maksudnya kita bagi satu projek itu sama untuk anak-anak tahun 4, tahun 5, tahun 6. Untuk 3 mata pelajaran begitu, sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi tempohnya agak lama lah, hingga bulan Julai ataupun tak silap saya sampai bulan Julai. Ini proses tu berlaku pada tahun lepas. Okey, ini bagi saya ini satu contoh bagaimana PLN tu boleh dijelmakan dalam bentuk real.
Ini di antara ini perkongsian lah. Okay. Guru-guru tu berada di satu tempat berbincang bagaimana kita boleh melaksanakan PALE itu, dan bimbingan berlaku secara online, dan kita ada juga Datuk sebagai facilitator di lapangan. Okey. Dan proses perkongsian itu sangat intensif ya. Ini nanti contoh. Maksudnya perbincangan bukan setakat berlaku di antara guru secara video conference itu, tak, sampai kita menyemak dokumen. Cikgu merancang dan kita menyemak dokumen. Ini kita gunakan Google Document lah. Ya. Kita bagi komen, cikgu baiki dan sebagainya. Jadi proses tu berlaku secara berterusan. Jadi ini di antara dokumen-dokumen dia. Kemudian di akhir pelaksanaan projek tersebut, projek ini untuk menyediakan alat pelindung diri ya, dalam kalangan anak-anak tahun 4, 5, 6. Walaupun topik yang berbeza, tapi kita dapat kaitkan dengan projek yang sama. Jadi anak-anak pun ada showcase dia di tingkat sekolah masing-masing. Mungkin detailnya nantilah insya-Allah lah boleh kita kongsikan dalam ruang dan masa yang lain untuk apa nanti ya. Jadi itu setakat itu dulu Datuk. Saya dapat kongsikan dengan rakan-rakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mustafa. Alhamdulillah dia telah memberikan satu contoh yang yang menarik bagaimana kita boleh melaksanakan PLN ini ataupun Professional Learning Network yang diangkat lebih tinggi daripada Professional Learning Community itu. Kalau ada soalan daripada rakan-rakan untuk pengetahuan ya, rakan-rakan guru yang ada pagi ini, bahan-bahan yang kita kongsikan oleh Dr. Razak dan juga Dr. Mustafa itu kita akan kongsikan di dalam kita punya sharing. Saya minta maaf juga sebab kita dapati kita punya channel YouTube ada masalah. Tapi insya-Allah lepas daripada perkongsian nanti saya akan upload keseluruhan sesi ini dalam YouTube dan juga dalam Facebook dalam bentuk yang lebih baik lagi lah. So jadi kalau boleh saya dalam masa yang singkat ini, kalau boleh saya rumuskan sedikit perbincangan daripada tadi, Dr. Razak dan juga Dr. Mustafa. Idea kita memperkenalkan Professional Learning Network ini ialah untuk mengaitkan, seperti mana Dr. Razak sebutkan tadi, ialah betapa professional development guru itu suatu yang kita tidak boleh compromise. Dia mesti kita laksanakan berterusan. Dan professional development yang kita cadangkan ataupun yang kita beri fokus itu yang kita namakan sebagai professional learning, bukan setakat professional development yang agak general, tetapi fokus kepada professional learning yang merujuk kepada bagaimana guru-guru kita, rakan-rakan guru kita dapat meningkatkan the pedagogical competencies ataupun bagaimana nanti kaedah pengajaran dan pembelajaran itu dapat diubah secara lebih fokus. Ini perkara yang paling penting. Sebab itu professional learning ini seperti yang disebut oleh Dr. Mustafa tadi, digunakan satu istilah yang penting daripada kajian Portman itu. Portman menyatakan bahawa professional autonomy di bidang kajian Dr. Mustafa itu, professional autonomy itu sebenarnya bermula dalam professional learning guru itu, dalam perubahan dalam darjah itu. Sebab itu kalau kita ingin, sebab itu ketika saya di kementerian itu, saya selalu menyebut, kita selalu bincang soal autonomi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang guru-guru tidak ataupun kita tidak sedar sebenarnya autonomi itu sudah ada, tapi kita tidak memanfaatkan. Yang banyak dibincangkan pengalaman saya bila berhadapan dengan rakan-rakan guru ketika saya berkhidmat, mereka banyak bincangkan soal autonomi pentadbiran.
tapi tidak bincang soal autonomi profesional. Sebenarnya autonomi profesional ini sudah ada dan tidak kita manfaatkan. Umpamanya kalau Dr. Mustafa sebut tadi, bagaimana kurikulum itu sendiri, walaupun sudah packaging daripada kementerian turun ke sekolah, tapi sebenarnya seorang yang profesional, guru yang profesional itu dia perlu unpack the curriculum. Ini yang sebut perkataan unpack the curriculum itu. Sebab itu saya popularkan perkataan itu dengan Dr. Mustafa, saya minta sebagai dia punya anchor untuk unpack the curriculum. Sebab guru-guru yang profesional, yang punya autonomi, yang punya kepercayaan bahawa dia boleh meningkatkan dia punya pedagogi approach-nya itu, dia kena unpack the curriculum, kemudian repack balik to personalization according to the class atau according to the student. Yang ini tidak berlaku. Sebab kita sudah terbiasa dengan preskriptif curriculum ataupun sukatan pelajaran yang preskriptif yang telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan konsep kurikulum yang berbentuk documented daripada kementerian itu, dia membentuk kurikulum itu secara general untuk keseluruhan pelajar. Tetapi tugas kita di bilik darjah itu to unpack the curriculum, repack to personalize ikut pelajar. Yang ini tidak berlaku dan ini sebenarnya yang perlu kita perkukuhkan. Sebab itu bila kita mencadangkan supaya professional learning community PLC itu diperkukuhkan di sekolah, konsepnya ialah dalam maksud supaya guru-guru di perangkat sekolah itu berbincang bersama mereka supaya mereka boleh membincangkan hal-hal profesional secara lebih teratur dan boleh memberi kesan kepada pengajaran pembelajaran. Ini PLC itu sebenarnya hasrat saya perangkat awal dulu ialah untuk mengangkat professional autonomi guru. Itu asasnya. Nah, sekarang saya nampak sudah ada kesan PLC ini untuk di perangkat sekolah. Cuma sekarang kita dapati masih lagi dia terikat dengan hierarchical punya hierarchical punya arahan lah. So, arahan daripada atas ke bawah itu masih kuat lagi. Jadi sebab itu bila kita mencadangkan professional learning network ini, tujuannya disebut di Mustafa tadi bagus. Kita flatten, dipanggil flatten the hierarchies. The hierarchies itu di flatten. Jadi dalam arti kata yang lain, professional learning network ini sebenarnya salah satu pendemokrasian autonomi profesional guru. Maknanya kita bergantung sesama kita. Sebab itu kita menggunakan istilah cikgu bantu cikgu. Tagline cikgu bantu cikgu itu kerana kita ingin mengangkat profesional autonomi guru itu dan kita, harapan kita satu hari nanti guru-guru kita akan berani bercakap, saya mau benda ini dibuat begini kerana benda ini berkesan. Saya di bilik darjah dengan rakan guru telah melaksanakannya, kita telah buat yang ini berkesan. So, jadi maknanya guru itu mempunyai suara yang lebih kredibel sebab dia berdasarkan professional autonominya. So, dalam arti kata yang lain, professional learning network ini adalah kita leverage daripada PLC yang hanya dengan kelompok kita di sekolah supaya kita gabungkan keseluruhan guru. Kalau saya boleh kongsi Dr. Razak dan Dr. Mustafa, saya nak kongsi screen. Macam mana kita yang tadi itu, yang ini yang dibincang oleh Dr. Mustafa dan Dr. Razak tadi, dia punya definition iaitu professional learning network is any group or engage in collaborative learning with others outside of their everyday community of practice. Sebenarnya bukan setakat di sekolah saja, tapi juga di luar. Yang penting istilahnya di sini ialah to improve teaching and learning in their schools or sekolah-sekolah yang lain dalam sistem yang lebih besar. Ataupun dalam maksud yang lain, kalau ini PLC itu, yang ini dia, Professional Learning Community ini dia. Yang gambar-gambar rajah-rajah yang kecil, warna-warna yang berbeza itu ialah Professional Learning Communities yang berlaku sekarang. Cuba tengok yang ini menarik. Ada yang seorang-seorang. Tidak semua guru kita terlibat dalam Professional Learning Community. Dia berlaku professional learning
individual berlaku juga ya, Dr. Razak ada sebut juga tadi. Personal. Dalam bentuk community pun berlaku, yang berbentuk individual pun berlaku. Jadi kita nak leverage professional learning ini sama ada berbentuk community ataupun personal itu supaya dia kita flattenkan dia dengan professional learning network. Gini. Jadi professional learning network ini dia lebih terbuka, lebih menyeluruh. Bayangkan kekuatan kepakaran yang kita ada di seluruh Malaysia ini. Sebab itu professional learning network ini satu opportunities yang perlu kita manfaatkan. Dan tengok yang tadi itu yang seorang-seorang ni nampaknya telah berlaku dia punya di luar dalam komuniti yang lain. Dia berlaku yang seorang. So, jadi walaupun peringkat awalnya dia seorang-seorang, dia tak berlaku dalam komuniti asalnya, tetapi bila dalam network ini dia nampak dia sudah boleh melaksanakannya dengan rakan-rakan yang berada di luar itu, daripada sini. Kerana apa? Yang ini mungkin dalam definition Portman itu dia hanya menekankan soal kolaboratif dan juga improve teaching. Tetapi dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan Dr. Mustafa dan yang lain itu, kita dapati bahawa dia ada dua ciri lain yang penting dalam professional learning network yang cuba kita propose dalam perbincangan kita nanti dan juga dalam pelaksanaannya nanti ialah selain daripada kita berkongsi hal-hal ini dengan rakan kita di luar daripada kelompok kita dan juga berkaitan dengan teaching and learning, tetapi dia hanya boleh bermanfaat dalam pengalaman kita jika sekiranya professional learning itu fokus. Professional learning network ini tidak boleh berlaku secara sporadik. Sporadik maknanya main suka. Yang itu boleh tetapi tidak amplify dia punya efek kepada keberkaitan di sekolah ataupun kepesanan professional learning. Dia mesti very fokus. Contohnya yang tadi itu, kalau kami contoh yang ini, kenapa tiba-tiba dia pergi berkongsi dengan kelompok ini? Kerana dia peringkat awal itu dia tidak terlibat dengan yang ini sebab dia dapati dia punya masalah tidak dibincangkan dalam kelompok yang ini. Tapi dia dapati ada perbincangan dia punya masalah itu dalam kelompok yang lain, yang di luar daripada komuniti yang dia ada itu. Jadi very fokus. Sebab itu professional learning network ini kalau dia nak berkesan, dia mesti very fokus apa masalahnya, apa isunya. Itu yang satu, tambahan kepada definition Portman tadi itu. Yang kedua, yang kita dapati juga, kalau kita nak professional learning network ini ataupun jaringan pembelajaran profesional ini berkesan, dia bukan saja fokus kepada masalah ataupun isu yang nak dibincangkan, tetapi juga dia mesti berterusan. Dia mesti cyclical, mesti berterusan memberi kesan kepada pembelajaran. Dia tidak boleh berbentuk one off. Perbincangan tidak boleh berbentuk one off. Tadi Dr. Mustafa ada bincang tentang apa tu mekanisme yang external domain, kalau boleh external domain dan juga personal domain, kemudian consequent domain dan juga practice domain itu. Yang ini menunjukkan bahawa benda ini tidak boleh berlaku one off. Sebab terutama dalam practices dia mesti benda ini berterusan. Dia mesti ada improvement yang berterusan. Baru professional learning ini boleh bermanfaat. Saya ulang balik, dalam professional learning network ini dia mestilah pertama di luar daripada kita punya community kita. Yang kedua, dia mestilah improve, very fokus kepada teaching and learning dan juga kepada isu yang kita bincangkan dan dia mestilah berterusan. Nah, persoalannya sekarang ialah kita sudah terbiasa dengan professional learning communities tetapi kita tidak biasa dengan jaringan pembelajaran profesional, professional learning network. Dan berdasarkan perbincangan rakan-rakan kami, kumpulan kami dapati bahawa professional learning network ini ciri-cirinya dibincang oleh Dr. Razak di peringkat awal, ciri-cirinya telah ada. Terutama apabila berlakunya pandemik ini, ciri-ciri pembelajaran profesional, jaringan pembelajaran telah berlaku. Umpamanya,
ketika pandemik ini kita dapati guru-guru kita bukan sahaja mereka terlibat dalam digital learning, dalam online learning, dalam webinar, dia berhubung dengan rakannya di Kedah, berhubung dengan rakannya di seluruh Malaysia itu, bukan saja itu. Maknanya sudah ada ciri-ciri jaringan pembelajaran profesional, tetapi tidak berlaku secara dalam framework yang mantap dan juga tidak dirancang dengan baik. Dia kebanyakannya berbentuk spontan. Dan saya dapati ada juga beberapa grup yang telah melakukan secara berterusan. Tapi saya tengok grup itu masih lagi berbincang secara general. Kebanyakan perbincangannya masih general. Tidak ada very spesifik dan tidak ada berbentuk iteratif. Maknanya dia bincang kemudian share dia punya pengalaman, bagaimana kita membaiki kita punya pembelajaran kita yang berterusan. Yang ini ciri yang penting dalam jaringan pembelajaran profesional, dan sebab itu tadi Dr. Mustafa mengambil masa yang cukup panjang untuk memberikan mekanisme kepada jaringan pembelajaran profesional supaya dilakukan secara berterusan. Dan kita telah bersetuju dan kita mencadangkan supaya rakan-rakan guru kita di Malaysia mula menggerakkan jaringan profesional, pembelajaran profesional. Tetapi kami sendiri dalam grup kami telah mula menjadikan ini dalam, kalau boleh saya kongsikan ini ya, Dr. Razak dan Dr. Mustafa, dalam connecting learning, connecting dot learning ini, yang Dr. Mustafa sudah bincang, tadi dia bagi contoh, mulai pada tahun lepas lagi kami sudah mula sebenarnya, mula awal sebenarnya benda ini kita sudah bincang sebelum pandemik ini kita sudah bincangkan, dan ketika pandemik itu kita sudah melaksanakan satu testing untuk tele punya projek itu. Kalau kita perhatikan dalam connecting dot learning ini ataupun jaringan percikan pembelajaran, kita punya hasratnya, sebab itu saya bincangkan banyak sebelum ini, ialah kita ingin menghasilkan mencadangkan naratif baharu persekolahan, ya. Naratif baharu persekolahan. Sebab yang ada sekarang ini masih lagi dalam kerangka naratif lama persekolahan, dan kebanyakan perubahan di seluruh Malaysia pun di seluruh dunia, kebanyakan selepas pandemik ini mencadangkan supaya naratif baharu persekolahan, amal persekolahan itu kena berubah, dan ini merujuk kepada khusus kepada learning ataupun pengalaman pembelajaran anak-anak muda kita di sekolah. Sebab itu kita cuba membudayakan amalan baru ini melalui connecting dot learning. Dan kalau kita tengok strategi yang kami ambil, ialah bila dalam perbincangan itu kita cuba membina dan menggerakkan jaringan pembelajaran profesional. Jaringan pembelajaran profesional ini merupakan kaedah kami untuk menggerakkan naratif baharu persekolahan di Malaysia. Ingat tadi perkataan yang disebut oleh Dr. Mustafa tadi, ialah jaringan pembelajaran profesional ini to flatten the hierarchy. Saya sudah berpengalaman untuk menggerakkan perubahan ini secara hierarchical daripada kementerian sebagai KBPM, dan ada kesan tapi lambat. Jadi kita nak mempercepatkan perubahan ini dengan flatten the hierarchy itu, dengan mengangkat profesional autonomi guru itu dengan gerakan jaringan pembelajaran profesional. Dan saya telah mengumpul rakan-rakan yang berminat untuk menggerakkan jaringan pembelajaran profesional ini dalam satu portal. Ini di antara yang terlibatlah. Kami ada lebih daripada dekat 15-20 orang yang akan terlibat dalam connecting dots learning ini atau jaringan pembelajaran, yang menjadikan, tengok istilah yang kami gunakan ialah pelantar ini berkongsi resource pendidikan bagi menyokong the deep learning ataupun pelajaran bermakna kepada murid dalam konteks new narrative of learning in the school, dan kami menjadikan jaringan pelajaran profesional itu sebagai kami punya strategi untuk gerakan. Dan portal ini nanti akan menjadi, insyaAllah kita akan lancarkan kemudian, sekarang kami tengah memantapkan dia, akan menjadikan dia sebagai platform untuk kita menggerakkan jaringan pembelajaran profesional. Dan jaringan pembelajaran profesional yang kami cadangkan ini very fokus
dan juga kalau boleh saya bagi contoh di sini di antaranya. Dia mungkin banyak kumpulan-kumpulannya, tetapi very fokus. Di antaranya saya telah mencadangkan kepada Dr. Mustafa supaya menggerakkan satu grup dalam jaringan pelajaran profesional ini, membincangkan satu isu saja yang banyak dihadapi oleh guru-guru kita di Malaysia ini, iaitu pentadsiran bilik darjah (PBD). Jadi perbincangan PBD itu menjadi lebih fokus. Dalam PBD itu nanti boleh banyak grup. Mungkin ada bincang PBD untuk mata pelajaran, ada bincang PBD untuk kohort dan sebagainya. So, jadi dia lebih fokus dan dia lebih berterusan. Dan kita mencadangkan semua guru. Dia tidak ada orang yang dia hanya facilitate saja, tapi guru-guru menyumbangkan untuk memastikan mereka mendapat manfaat daripada rakan-rakan mereka yang berada di seluruh Malaysia. Dan mungkin ada grup lain pula bincang tentang satu isu bagaimana kita nak mengajar murid-murid yang kelasnya lebih daripada 40 orang, 45 orang. Itu perbincangannya satu grup yang lain. Mungkin ada pula satu grup lain macam mana kita nak mengajar untuk guru-guru yang berada di luar bandar, ya, di pedalaman, satu grup yang lain. So jadi kita boleh bincang banyak grup yang memanfaatkan seluruh profesional autonomi atau professional learning, professional knowledge yang ada daripada guru-guru kita di seluruh Malaysia. So jadi insya-Allah portal ini akan banyak membantu. Mungkin itu memberikan sedikit gambaran kepada rakan-rakan kita bagaimana kita boleh menggerakkan jaringan pembelajaran profesional. Detailnya nanti kita akan boleh bincang lebih lanjut lagi. So kalau boleh saya sebelum kita tamatkan ya, Dr. Mustafa, Dr. Razak, kalau ada input-input yang lain yang kita boleh kongsikan dengan guru, silakan. Dr. Razak, silakan dulu. Okey, terima kasih ya Dato'. Jadi dalam perkongsian ini saya nampak jelaslah bagaimana PLN itu perlu diwujudkan segeralah untuk mempercepatkan pembelajaran profesional ini. Jadi boleh berlaku macam Doktor sebut tadi tentang PBD itu ya, di peringkat IPG pun boleh berlaku, ya, boleh peringkat di sekolah pun boleh berlaku, semua peringkat boleh berlaku lah. Jadi saya nampak maknanya kita kena bermula, dan kita terus mengikuti. Jadi kalau begini amalan kita, saya nampak dia akan banyak membantu dan akan mempercepatkan lagi kita kata autonomi guru itulah dalam melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi kepahaman kita akan datang ya apabila kita banyak berkongsi dan kita akan rasa lebih selesa, lebih suka, lebih maknanya kita boleh rasa nikmat sebagai pendidik melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Apapun akhir sekali dia membina keyakinan kita, sikap kita, attitude kita tu sehingga kita yakin bahawa kita dapat menyokong sama-sama kita sendirilah, guru dapat menyokong guru. Itu yang utamalah. Itu yang dapat saya fikirkan Datuk setakat ni. Cikgu bantu cikgu. Ya. Itu punya tagline tu, cikgu bantu cikgu. Ya. Okey, Dr. Mustafa silakan. Saya ada satu je lah Datuk. Mungkin kita kena lihat juga bahawa cikgu kita ni pun ada differentiation dia. Bukan murid saja ada differentiation. Cikgu pun ada differentiation. Cikgu ni tak sama. Kepulauan dia tak sama. Mungkin dia punya kebolehan dia tak sama. Jadi differentiation dalam kalangan guru ni perlu diraihkan. Jadi saya nampak PLN itu adalah merupakan satu platform yang dapat meraihkan the teachers differentiation ini. Ya, kita tak boleh lagi menggunakan pendekatan one size fit all. Kalau ikut Michael Fuller dalam kertas dia minggu yang keluar pada awal minggu ni, dia kata one size fit no one. Dia kata one size fit no one. Maksudnya memang tak boleh. Kita tak payahlah ulang kerja-kerja yang kita nampak kurang
memberi impak kepada kita, kita fokus kepada aspek yang tersebut itu. Dan satu lagi yang mungkin kita kena lihat ialah memberi peluang juga kepada self improvement. Sebenarnya guru-guru kita nak tingkatkan diri dia sebab guru-guru ni pun ada self directed juga sebenarnya. Dia panggil self directed learners. Kita kena jadi self directed learner di mana kita boleh baiki pembelajaran profesional kita sendiri. Kita tak payah tunggu daripada pihak lain. Jadi kita ambil self initiation, self improvement, kita baiki dan boleh menggunakan platform PLN ini untuk menjayakan proses self improvement itu. Dan self improvement ni mengikut beberapa orang sarjana mengatakan bahawa dia mungkin berlaku juga di peringkat sekolah. Sekolah tu nak buat improvement sendiri tanpa banyak bergantung kepada pihak JPN ke PPD ke itu, ya, dia sendiri boleh ambil inisiatif tapi dia tak boleh buat seorang-seorang. Sekolah ni dia kena bantuan daripada sekolah lain mungkin. Dia boleh dapatkan sokongan daripada sekolah lain yang mungkin lebih sesuai dengan keperluan dan sebagainya. Jadi self improvement ni boleh berlaku di peringkat individu guru, dia boleh berlaku juga di peringkat sekolah sebagai satu institusi, dan mungkin juga boleh berlaku di peringkat PPD. Boleh juga berlaku di peringkat PPD. Macam inisiatif yang kita sedang buat ni Datuk, yang PPD KK tu kan, kita buat dengan PPD KK tu kan, Kota Kinabalu tu, mungkin satu model di mana PPD KK mengambil satu perkataan self improvement untuk baiki guru-guru dalam daerah tersebut dan mungkin nanti boleh membantu PPD yang lain. Jadi itu setakat itulah dulu Datuk. Terima kasih. Okey, satu lagi yang kita boleh maklumkan bahawa dalam professional learning network ini, salah satu kekuatannya dia sebenarnya apa yang kita cuba nak kongsi dengan rakan-rakan guru. Professional learning network yang kita cuba cadangkan ini, dia adalah wajah kepada digital learning. Satu wajah kepada digital learning. Orang banyak bincang digital learning, tapi pendekatan PLN ini ialah satu wajah kepada digital learning untuk professional development guru. Itu penting. Dan sebab itu selalu saya bincang dengan rakan-rakan guru. Guru-guru kita di Indonesia ini mereka quote unquote dia pada saya adalah sleeping giant. Saya gunakan istilah sleeping giant sebab mereka tidak memanfaatkan, tidak optimize the professional autonomy mereka. Bayangkan mereka boleh meningkatkan professional learning mereka, meningkatkan professional autonomy. Tetapi seperti yang kita sebut tadi lah, professional autonomy ini hanya boleh berlaku jika sekiranya mereka meningkatkan professional learning mereka, dan yang pertama, yang kedua menunjukkan keberkesanan professional learning mereka dalam bilik belajar dan akhirnya memberi kesan kepada performance ataupun prestasi anak murid. So ini very important, penting. So jadi bila ini berlaku, bayangkan guru-guru kita yang ada 440,000 seluruh Malaysia ini dapat menunjukkan the professional autonomy mereka melalui pendekatan yang kita cadangkan, akan cepat berlaku perubahan pendidikan di Malaysia. So kita doakanlah mudah-mudahan guru-guru kita dapat meningkatkan keyakinan mereka bahawa they are the one, actually the game changer dalam perubahan pendidikan di Malaysia. Dan jangan menunggu daripada luar untuk kita melakukan perubahan. We are the one di peringkat sekolah untuk melakukan perubahan. Apa yang kita lakukan hanya try to give them the platform untuk facilitate perubahan itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mustafa dan juga Dr. Razak sama-sama kita pada pagi ini, dan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang terlibat pagi ini dalam kita punya sesi. InsyaAllah kita punya video ini dan juga bahan-bahan kita akan kongsikan bersama, dan dari semasa ke semasa kami akan berikan maklumat tentang perkembangan portal jaringan pembelajaran profesional yang kita akan
lancarkan tidak berapa lama lagi, insyaAllah. So mudah-mudahan kita akan sambung perbincangan pada masa yang lain, di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada rakan-rakan guru dan kepada panel kita pada pagi ini. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat berkat di bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.